Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, insya-Allah kita berjumpa lagi pada minggu ini dalam mata pelajaran pendidikan Islam tahun 3. Okey, insya-Allah sama lagi. Minggu ni pun Ustazah buat revision untuk yang tajuk yang minggu lepas punya, iaitu kefahaman surah Al-Fatihah. Okey, anak-anak boleh buka buku teks muka surat 26. Okey, jom hafal dan fahami Hai, saya Upin. Namanya adik saya Ipin. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamu, ya Allah, kami menyembahmu. Ya Allah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang menggunakan iman kepada mereka. Bukan jalan mereka yang dimurkai. Dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Okey, anak-anak murid boleh ikut sama-sama ya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamu, ya Allah, kami menyembahmu. Ya Allah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang menggunakan iman kepada mereka. Bukan jalan mereka yang dimurkai. Dan bukan pula jalan mereka yang Okey, lepas ni anak-anak boleh terus sambung hafal makna surah Al-Fatihah dan memahami makna ayat surah Al-Fatihah. Okey, seterusnya.
Pengajaran surah Al-Fatihah. Okey, yang pertama kandungannya puji-pujian kepada Allah dan membesarkan keagungannya. Yang ini merupakan makna ayat pertama hingga ayat yang keempat. Itu merupakan kata puji-pujian kepada Allah. Iaitu mulakan sesuatu pekerjaan dengan bismillah. Sering mengucapkan alhamdulillah. Minggu lepas Ustazah dah terangkan. Minggu ni Ustazah akan go through laju sikit lah. Okey, seterusnya. Yang kedua, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Okey, yang ni ayat yang ketiga dan juga ayat yang keempat. Berkasih sayang sesama makhluk, meraih pahala sebanyaknya. Itu adalah pengajaran daripada ayat yang kita takkidkan mengatakan Allah tu Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang ketiga, ikrar mentauhidkan Allah, iaitu ayat yang kelima. Iaitu suruh tunaikan solat, memohon pertolongan hanya kepada Allah, tiada orang lain selain pada Allah Ta'ala. Yang keempat pula merupakan doa diberikan hidayah dan berada di jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita mohon pada Allah supaya tunjukkan kita jalan yang betul, iaitu dengan cara belajar agama, bersahabat dengan rakan yang baik. Seterusnya, kepentingan mengamalkan pengajaran surah Al-Fatihah. Apa dia yang pertama, iaitu dengan mengakui keagungan dan kebesaran Allah. Kita yakin, kita akui bahawa Allah tu yang maha besar, Allah itu yang maha agung, yang mencipta segala alam semesta, tiada Tuhan selain daripada Allah. Yang kedua ialah berusaha melipat gandakan amalan. Kita cuba berbuat baik sesama manusia, sesama haiwan, sesama semualah makhluk ciptaan Allah, tak kisahlah siapa pun dia, tanpa memilih siapa pun orangnya. Yang ketiga, membentuk akidah yang kukuh. Maksudnya nak kata akidah ni kukuh, yakin, tak berbolak-balik, tak memohon selain daripada Allah Ta'ala. Dan yang keempat pula, akhlak mulia diamalkan, iaitu dengan membantu sesama manusia, berbuat perkara yang baik, amal soleh, kebajikan. Okey, sebagai rumusannya, kita mestilah menghayati dan mengamalkan surah Al-Fatihah dalam kehidupan supaya menjadi Muslim yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, pada minggu ini, Ustazah akan sambung sedikit lagi dengan soalan kebat. Okey, sepatutnya soalan kebat ni adalah interaksi antara dua orang, iaitu guru dan juga murid. Macam mana murid nak membincangkan permasalahan kat sini. Tapi memandangkan ini adalah video semata-mata, tiada Google Meet ataupun murid di hadapan, maka Ustazah bacakan contoh macam mana tu soalan kebat untuk anak-anak fikirkan dan jawab di rumah. Okey, contohnya pertama, jom bincangkan bersama berdasarkan gambar, apakah hukum bagi perlakuan berikut? Gambar ni, gambar mengenai apa? Apakah hukum bagi perlakuan ini? Apa hukum dia? Dibenarkan ke? Tidak dibenarkan ke? Okey, kita akan bincangkan. Anak-anak tengok dulu soalan ni, jawab. Kemudian nanti insyaAllah kita jumpa lagi di dalam kelas secara maya. Kita akan bincangkan di dalam kelas. Okey, yang kedua. Adakah wajar umat Islam melakukan perkara seperti berikut? Wajar ke umat Islam buat macam ni? Okey. Yang ketiga, mengapakah perbuatan tersebut haram di sisi Islam? Kenapa Islam tak bagi? Haram. Kenapa? Supaya apa? Apa yang terjadi? Dengan siapa yang kita perlu mohon pertolongan? Seterusnya yang keempat, apakah kaitan perbuatan ini dengan tajuk pada hari ini? Apa kaitan dia? Gambar ini dengan tajuk kita tadi. Dan yang terakhir, apakah tindakan yang mesti dilakukan dalam menangani masalah berikut? Apa yang kita boleh buat untuk membanteras masalah ni? Okey, ini adalah contoh soalan kebat yang anak-anak perlu bincangkan semasa nanti sesi persekolahan dibuka. Okey, anak-anak boleh salinlah dulu. Salin, kemudian nanti kita akan bincangkan dalam kelas. Okey, seterusnya. Uji minda lagi. Okey, apakah
Ada berapa situasi yang anda perhatikan dalam gambar berikut? Ada berapa? Okay, ini adalah gambar yang berada di taman permainan. Ada beberapa situasi yang anak-anak perhatikan berdasarkan gambar berikut. Okey, yang kedua, apakah tindakan jika menghadapi situasi berikut? Apa yang akan kita lakukan bila kita nampak situasi itu di depan mata kita? Apa yang akan kita lakukan? Yang ketiga, apakah faedah yang anda perolehi daripada tindakan anda? Apa faedah? Bila kita buat macam tu, apa yang faedah kita dapat? Dan yang keempat, apakah akibat andai anda mengabaikan saja situasi berikut? Apakah yang akan berlaku kalau kita buat tak tahu je? Biarkan je berlaku apa yang berlaku di depan mata kita. Okey. Anak-anak boleh tulis jawapan yang kita akan bincangkan di dalam kelas. Okey, sebagai latihan pengukuhan, anak-anak boleh buka buku aktiviti. Tulislah muka surat 30 dan juga 31. Muka surat 30, tulis nombor jawapan berdasarkan situasi yang telah diberikan. Ciri-ciri orang yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada bagi gambar, dia bagi juga perkataan ayat, disuruh baca dan tulis situasi yang sebenar. Okey, bagi muka surat 31, pilih dan isi jawapan pada tempat kosong berdasarkan situasi. Okey, pun juga ada gambar situasi yang berlaku. Apakah dia ditulis kat situ akibat, faedah juga tindakan. Pilih satu saja yang sesuai dengan gambar situasi yang telah diberikan. Kemudian hantar jawapan kepada saya untuk saya simak. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.